menonton video ini. Sebelum kita melakukan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan butang lonceng untuk mendapatkan video terbaru setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya di Twitter, di YouTube, di Facebook, di TikTok. 4 channel kita bersiaran pada malam ini. Alhamdulillah kerana terus bersama dengan saya, insyaAllah. So kalau kita nak gerak ke depan, hashtag kita adalah apa dia tuan-tuan? Kita gempur. Yes, hashtag kita gempur. Yes. Dan kita akan terus gempur PRN ini. Pastikan bahawa kita boleh, setakat kita kata bukan setakat menang negeri-negeri yang memang kita insyaAllah boleh menang, tetapi kita akan juga membawa kepada persoalan yang lebih utama, sama ada kita boleh nak memenangi negeri seperti Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Tak mustahil, semua ni tak mustahil sebenarnya. Benda ini boleh berlaku. Baik. Dan malam ini insyaAllah saya ada bawa sedikit cerita. Tadi kisah saya dipukul oleh pondan politik. Benar ke? So apa yang berlaku kan? Kan dia ingat kita, dia bantai kita, dia ingat kita tak berani buat live lah. Minta maaf lah bhai. Kan minta maaf lah Kalau setakat budak umur macam kau, budak baru nak up sekolah pun tak habis lagi aku. Saya budak tak sekolah tu. Kan tantah mat pit kan. Tumbuk macam pondan. Alah. Try again. Kan aku rasa dia tak tengok live aku pun. Tapi saya tahu sebenarnya dia budak suruhan dan budak upahan. Kenapa? Jadi kita cerita. Ni sehari selepas saya dilantik sebagai Setiausaha Kerja Penerangan Pusat Parti Keadilan Rakyat, yang membawa, saya tak tahulah, ada orang kata dia membawa satu gelombang, saya tak tahu. Dan sebab sebelum ini dilihat media kita agak perlahan, media kita agak ke bawah. Pelantikan itu dia membawa satu nafas baru, insya-Allah. Saya harapkan begitu, dan saya tak boleh buat kerja sini seorang-seorang. Saya tak boleh buat kerja ni seorang-seorang. Saya perlukan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Paling kurang ni komen kat bawah ni, bantai, tibai, kan? Komen-komen wala on macam ni, kita bantai, kita tibai. Saya tak akan block. Saya tak akan block mereka, kan? Saya akan biarkan. Tapi yang penting kita ni teruskan. Hashtag kita gempur, insya-Allah. Paling kurang tuan-tuan share, tuan-tuan tap love, tuan-tuan like, tuan-tuan subscribe, tuan-tuan retweet. Tu paling kurang. Kan? Saya tak apa, saya kat depan. Saya masuk lock up ke, saya kena pukul ke, saya kena apa ke, biar saya yang hadapi semua tu. Tuan-tuan dan perempuan, di belakang tuan-tuan dan perempuan punya convert handphone dan rumah dan ni, tak apa, tuan-tuan dan perempuan retweet, tak apa. Kan? Walaupun gigi saya dah goyang esok saya nak pergi jumpa doktor. Kan? Tapi tak ada masalah, kita jalan. Kita rendah, kita teruskan perjuangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil alimil azim. Tuan-tuan, hasbunallah, Allah itu cukup, Allah jadi wakil kita. Cukup Allah itu wakil kita. Kan? Cukup Allah itu wakil kita. Kita nak takut apa? Kenapa nak takut pada manusia? Hidup ini hanya sementara, tuan-tuan. Dia lari daripada saya. Ya, dia boleh lari kat situ lah. Tapi dia tak boleh lari selama-lamanya. Kau pakai topeng, kau pakai mask, kau ingat kau boleh lari? Tak boleh. Aku cari engkau. Walau sampai ke akhirat nanti aku akan cari engkau. Tak ada masalah. Hidup kita ni sekelip mata je, tuan-tuan. Sekelip mata, lepas tu kita akan mati. Tapi di akhirat abadan-abadan, selama-lamanya, aku akan cari engkau. Jangan risau. Jangan risau, aku akan cari engkau. Mungkin aku akan mati dulu sebab aku tua daripada engkau. Tapi tak bermakna kau tak akan mati. Dan tak bermakna bos kau tu tak akan mati. Jangan risau. Kan? Jangan berdendam tak ada. Itu adalah hak saya. Dia nak berdendam, itu hak saya. Kan? Jangan risau. InsyaAllah malam ni, tuan-tuan, kita cerita. Dan Sanusi bakal kena sailang dengan Datuk. Ni bila cerita saya keluar ni, dah mula gerakan-gerakan kita ni dah makin kuat, tuan-tuan. Kan? Perjalanan kita dah makin kuat. Jentera kita dah makin kuat. Kita nampak dah mereka dah semakin orang kata apa? Semakin goyang dah sekarang ni. Jentera mereka dah semakin goyang. Sampaikan Atuk terpaksa bergabung dengan PAS. PAS terpaksa nak bergabung dengan Atuk. Terpaksa berpeluk dengan Daim. Kerana apa? Kerana dia dah tak percaya kepada Bersatu, tuan-tuan. Gini kita cerita. Kemudian ada daripada kalangan yang mempersoalkan kenapa Tan Sri bagi Tan Sri dekat Tuan Guru Nik Aziz, kenapa tak bagi Tun? Kita tengok bagaimana PAS yang selama ini telah mengenepikan legasi Tuan Guru Nik Aziz, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz,
tiba-tiba sekarang menunggang keluarga Tuan Guru Ni Aziz demi kepentingan politik mereka, dan mereka tahu naratif mereka sekarang ini dah semakin tercicir dan mereka semakin disedari oleh rakyat sebagai penunggang agama, sebagai dan pemusnah legasi Tuan Guru Ni Aziz. Kita akan tengok sekejap lagi. Jatuhkan Negeri Sembilan dan Selangor di tangan PN. Syed Saddiq mau pecahkan PH? Baik, kita akan cerita insyaAllah. Hashtag kita gempur, share, like, subscribe tuan-tuan. Terus share, like dan subscribe. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang ada, kalau ada yang dekat channel-channel kita yang terus membantu. Baik. InsyaAllah. Okay, so pertama sekali, apa yang saya nak bawa adalah berkenaan dengan Syed Saddiq. Again, cerita Syed Saddiq, dia kata dia tak takut dibicarakan. Tak takut. Walaupun orang kata apa, dia kata walaupun dia diugut dan sebagainya, isu LCS, dia tak takut, dia kata. Dia tak takut. Baik, saya bacakan. LCS, saya akan terus bersuara isu LCS walau diugut Syed Saddiq. Kuala Lumpur, Presiden Parti Muda Syed Saddiq Abdul Rahman menegaskan beliau akan terus lantang bersuara isu pembinaan kapal tempur LCS walaupun mendapat ugutan. Ahli parlimen itu berkata beliau akan terus mempertahankan kebenaran demi kepentingan rakyat kerana projek itu melibatkan wang berbilion ringgit. Dakwa Syed Saddiq, tidak wajar mereka sebelum ini memperjuangkan isu berkenaan kini berdiam diri setelah mendapat kuasa, dan lebih malang lagi apabila anak individu itu mengancam untuk bagi tindakan beliau kerana membangkitkan perkara itu di parlimen. Saya berani kerana benar, itu isu kepentingan rakyat, katanya. Menurutnya, isu tersebut berlarutan sejak sekian lama daripada awalnya bernilai 9 bilion dan kini kos meningkat lebih 11 bilion dengan pembinaan kapal. Malah katanya sehingga ini tiada tangkapan besar dilakukan membabitkan skandal berkenaan. Baik. Pertama sekali, saya nak cerita pada Syed Saddiq lah. Dah diceritakan, tapi kita cerita lagi lah. Pertama sekali, letak jawatan je lah. Kan? Ataupun pindah je lah parti jadi pembangkang. Itu yang pertama. Yang kedua, Syed Saddiq, apa yang kau perjuangkan sebenarnya? Soalan saya. Dia dok kata kita akan memperjuangkan apa? Okey, skandal itu dedah kalah. Sebab pendedahan itu kami yang buat. Kamu tak pernah buat pun. Kami yang buat sebelum ini. Dan bila pendedahan itu dilakukan, kami telah melakukannya. Sekarang ini, apa yang Pakatan Harapan buat, Kerajaan Perpaduan ini buat, kami dah ambil perkara tersebut, kita dah teliti, now kita kena ada kapal. Adakah siasatan itu sedang berlangsung? Dia sedang berlangsung. Adakah PAC sedang buat siasatan? Sedang buat kiraan? Ya, dia sedang buat siasatan. Dia sedang buat kiraan. Bila nak buat tangkapan besar-besaran? Itu bukan tugas Perdana Menteri nak buat tangkapan. Itu tugas SPRM. Kalau Syed Saddiq benar-benar orang yang nak menegakkan kebenaran, tak payah cerita kat parlimen, bawa bukti tu, jumpa SPRM, bentangkan, minta tangkap. Senang. Itu bukan tugas Perdana Menteri nak pergi tangkap. Dia bukannya kerja KDN. Dia bukan kerja SPRM. Bukan tugas ahli parlimen nak pergi tangkap. PAC produce report. Bentang di kabinet. Kabinet, kalau ada salah laku, bawa kepada SPRM untuk nak ditangkap. Okey, kenapa tak tangkap? Itu saya kata tadi. Proses itu ada. Kalau dia nak tangkap, dia akan tangkap. Dia tak kisahlah tangkapan itu bermula hari ini ke, minggu depan ke, 5 tahun lagi ke. Kalau benar-benar peristiwa itu ada berlaku, ada penyelewengan dan benar seperti mana yang didakwa, tangkapan itu akan berlaku. So nak risau kenapa? Sekarang ni prioriti dia siapkan kapal. Kapal tersebut 10 tahun tak siap-siap. So bila dah dibawa di bawah kabinet, dah diletakkan di bawah PAC yang betul, pemantauan yang betul, dengan terpaksa kita tambah jumlah dana untuk siapkan daripada 6 jadi 5 sahaja, kita nak betulkan dulu apa yang ada kini, tuan-tuan. Perairan kita perlu perlindungan. Perairan kita perlu perlindungan. Perairan kita perlukan kapal yang boleh meronda. Yang dijanjikan tak siap-siap. Siapa bakal kena tangkap? Jangan risau. Bakal kena tangkap tu ada, kita kata. Jangan risau. Dia berlaku sekarang ke, dia berlaku minggu depan ke, dia berlaku 5 tahun akan datang ke, dia akan datang. Dia akan berlaku. Dan kita tak nak tangkapan itu macam berlaku pada kes Zahid. Kes Zahid yang mana? Yang hari tu, yang lepas tu. Kenapa pula? Siasatan tak lengkap, tuan-tuan. Kata hakim tu kata, CCTV tak bawa, kenyataan daripada guard tak bawa, kenyataan dari tak ada. Dia banyak kos lompang di dalam siasatan. Akhirnya Zahid terlepas. Kalau benar dakwaan itulah. Jadi kalau betul, kena buat betul-betul, kena susun betul-betul, kena perhatikan betul-betul. Dan tangkapan ini boleh, kalau dia cukup dengan bukti, dengan report dan sebagainya, kalau ada, segala-galanya ada, dia boleh kena angkut pada bila-bila masa. Jangan risau.
Siapa orang tersebut? Kalau Syed Saddiq ada bukti yang lebih daripada apa yang dibentangkan, maka bawa. So kalau dia nak bahas, benda tu dah ada dalam PAC dah. Saya rasa nak bahas apa lagi sebenarnya? Dan laporan PAC tu pun dah diserahkan kepada SPRM. So sekarang ini terpulang kepada SPRM. Itu yang speaker kata. Semua apa yang dibincangkan, yang PH buat, PAC dahulu, kemudian jatuh kerajaan, ni kerajaan sekarang ni dah letak kepada SPRM. So sekarang tugas SPRM melaksanakan tanggungjawab mereka. CEO Bostad Naval Shipyard dah kena tangkap. CEO dia dah kena tangkap. CEO ke chairman? Dah kena tangkap dah. So sekarang yang lain tu bagaimana? Biarlah SPRM menjalankan tanggungjawab dia. So kalau nak bahas dekat parlimen, nak bahas apa? Kita nak bahas apa? Bahas kepada benda yang dah dipresent, dah diserahkan kepada SPRM, atau kita nak bahaskan benda baru? Terus saya kata, Syed Saddiq ni tak berapa nak bijak. Apa tujuan dia is? Tujuan dia, inilah modal. Saya perasan walaupun guna modal ni. Walaupun guna modal ni. So siapa yang mulakan guna modal ni? Syed Saddiq lah. Kan? Syed Saddiq yang mulakan gunakan modal ni. Terima kasih yang bagi gift. Kan? Dia yang mulakan modal ni. So akhirnya, apa yang berlaku tuan-tuan? So kita mula nampak macam kita ni berpecah. Kita ni mula nampak macam kita ni tak boleh nak pergi ke hadapan, kita kata. Tuan-tuan, kerajaan sekarang ini, dia take over masalah. Okay? Fokus kerajaan sekarang ini adalah untuk nak selesaikan masalah itu. Kan? Musuh dah ada kat sempadan perairan dah. Okay? Nak bahas? Dah habis bahas dah. Dah siap dah report tu. Dah hantar dah ke SPRM. Nak bahas apa lagi? Benda tu dah dihantar ke SPRM. Sekarang ni fokus kita nak siapkan kapal ni. Nak hantar dah dalam perairan ni. Kena make sure siap dalam tempoh yang ditetapkan. Bukan kita nak kena tunggu lagi. Kena tunggu lagi. Akhirnya tak siap-siap. Sampai bila? Dan laporan PAC ni 3 bulan. Semalam dia orang dah pergi melawat. Terima kasih EL. Semalam dia orang dah pergi melawat. Laporan itu akan dibentangkan pada bulan November nanti. Oktober-November. Pada sidang parlimen pada Oktober-November. So pada masa itu, nak pergi, nak ambil, bahaskan, nak bincang, nak lumatkan. Masa itu bincang lah. Lumatkan pada waktu itu. Susah lah dapat ahli parlimen macam ni. Tuan-tuan, jangan undi muda lepas ni boleh tak? Kita tak undi muda lagi lah lepas ni. Kan? Dan jangan terima muda lah perkataan padalah. Bank Negara Malaysia dah mengatakan bahawa our economy is recovering. Kita work towards that. Bincangkan ke arah tu. Kita fokus ke arah sekarang ini. Macam mana nak meningkatkan pendapatan rakyat dan negara kita. Perdana Menteri sendiri kata dia tak akan ambil gaji sehinggalah ekonomi kita pulih. Sehingga ekonomi pulih, tak ambil gaji tuan-tuan. So hari ini, Rafizi dan juga Perdana Menteri PMX meluncurkan naratif ekonomi madani menjelang Ogos. Kerajaan luncur naratif ekonomi madani menjelang Ogos. Kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi madani menjelang Ogos ini bagi hala tuju ekonomi negara yang lebih jelas, kata Perdana Menteri. Dalam sidang media setelah mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, di sini Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata naratif tersebut penting bagi memudahkan pelan tindakan pelaksanaan dasar di peringkat kementerian dan jabatan berkaitan. Kita cuba meluncurkan naratif ekonomi madani ini menjelang Ogos 2023. Sementara itu, beberapa dasar negara yang terpaksa dilaksanakan akan diteruskan, beliau berkata. Kejap Okey. Perdana Menteri berkata naratif berkenaan bakal menjadi salah satu kerangka besar dan umum kepada nadi ekonomi negara dan akan jelaskan kepada rakyat secara berperingkat. Beliau berkata pada masa ini, kerajaan memberi keutamaan dan tumpuan terhadap bidang-bidang ekonomi yang perlu difahami oleh rakyat. Prinsip ekonomi kita cerakin ringkas dalam buku madani, tetapi Kementerian Ekonomi dan kementerian terlibat serta sektor swasta bila ada proses libat urus akan menentukan beberapa dasar seperti soal guna tenaga dan keutamaan pelaburan dan soal ekonomi hijau dan lain-lain. Anwar berkata mesyuarat M10 pada Isnin membincangkan berhubung reformasi ekonomi bakal diputuskan dalam mesyuarat akan datang bagi memastikan kewujudan ekonomi negara yang bernilai tinggi dan mampan serta menambah baik liputan keselamatan sosial melalui Pakatan Pengupayaan Rakyat dan reformasi pasaran kerja. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Kita kita tak boleh buat benda yang sama expecting different results. Kita tak boleh buat perkara yang sama mengharapkan keputusan yang berbeza. For so many years, selama bertahun-tahun bila kerajaan bertukar,
tukar kepada orang yang sama, tukar kepada parti yang sama. Bertahun-tahun, mereka mengetahui jurang di antara miskin dan kaya itu semakin meluas, kita kata, semakin menjauh. Yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Jadi tidak ada kaedah bagaimana nak menghapuskan atau paling kurang merapatkan jurang tersebut. Of course, kita tak boleh jadikan rakyat kita semua sama pendapatan, tak boleh. Yang kaya akan tetap kaya. Yang miskin akan tetap ada. Namun begitu, paling kurang, even kalau kita ada yang miskin pun, tak adalah mereka tak dapat asas di dalam negara kita. Makan, persekolahan, kita kata, pakaian, tempat berteduh. Dalam ekonomi ni, perkara ni. Pakaian, tempat berteduh dan juga makanan. Benda 3 asas ni, paling kurang, mereka ada. Walaupun tak mewah, tetapi ada. Isu miskin tegar adalah, ada di antara mereka, tak ada tempat berteduh pun, tuan-tuan. Tak ada makanan pun, tuan-tuan. Bukanlah tak ada berlangsung. Tapi, kais pagi makan pagi lah. Itu perumpamaan ni. Daripada segi pakaian pun, ialah macam saya ni, baju yang sama. Bukan bermaksud itu. Dan pakaian yang proper kepada tempat yang proper. Bukanlah kata kita mewah tiap hari nak kena bertukar. Bukan. Tetapi keperluan itu perlu ada. So, rakyat, kita nak keluarkan rakyat daripada kemiskinan. So, perlu ada satu plan yang berbeza. Yang tak pernah orang fikirkan sebelum ini. Yang kita kena, Perdana Menteri baru kena fikir, Menteri Ekonomi kena fikir untuk nak melunaskan perkara ini. Now, macam hari tu Fuad Zakarshi pergi Perli Rafizi. Apa formula dia? Saya kata, inilah antara formula yang bila nak lakukan. Persoalan dia, adakah kita mendukung ataupun adakah kita menganjing? Adakah kita membantu atau adakah kita membatu? Itu persoalan dia. Adakah kita menjulang ataupun adakah kita turut sama telanjang macam membangkang? Rapping pula kita hari ni. Itu persoalan kita. So, kalau kita berada dalam kerajaan, kita kena fikir, kita kena yakin bahawa, macam umpama kita tanam pokok durian lah. Pokok durian ni ambil masa, bertahun. So, kita tanam daripada benih dia tumbuh dia punya, apa orang kata, pokok sikit kecil. Kemudian kita jaga, dia membesar. Kalau setahun kemudian cucu kita datang, dia kata, apa ni atuk? Atuk biasa tanam kan. Kata nak tanam pokok durian, mana buahnya? So, kita kena fahamkan cucu kita. Yang kecil tu. Ni masih kecil lagi. Bila nak siapnya? Bila nak besarnya pokok durian? Bila kita boleh jual? Dia akan ambil masa. Kenapa pula bertahun-tahun nak kena selesaikan masalah ekonomi? Kita tak pernah kata selesai masalah ekonomi itu 5 hari macam PAS cakap. Kita tak pernah cakap. Yang cakap macam tu PAS. Kan? Orang PAS dia cakap 5 hari selesai masalah ekonomi. Kita tak pernah cakap. Kita kata benda ini akan ambil masa. Sebab itu dipanggil reformasi. Dia bukan revolusi. Dia dua benda berbeza. Reform adalah evolution. Evolusi. Evolusi ni dia adalah proses yang akan mengambil masa. It will take time. So, daripada perkara-perkara kecil, kita kena selaraskan subsidi. Memastikan kalau yang terlalu kaya, jangan dapat subsidi macam orang miskin. Supaya apa? Contohlah, subsidi tu boleh bagi 100 orang. Contoh, di sebenarnya ramai. Contoh 100 orang. Daripada 100 orang tu, yang dapat subsidi tu, 20 orang tu orang kaya yang tak perlu subsidi. So, akhirnya 80 je yang dapat subsidi daripada orang miskin. Padahal orang miskin mungkin 100 orang. Kalau kita ambil subsidi daripada orang kaya ni, kita bagi kepada orang miskin yang betul-betul memerlukan akan dapat subsidi. So, kita sasarkan subsidi itu sampai kepada targeted market kita. Kan? Targeted market kita. So, macam mana kita nak menentukan siapa sampai, siapa tak sampai? Yang itulah kerajaan punya kerja, bukan kita. Mereka ada data mereka ada kaedah mereka. So, kalau mereka songlap, katakan, sakau, yang tu, tuan-tuan boleh kritik lah. Tapi kalau mereka cuba nak pergi membaiki sistem yang ada, proses yang ada, memastikan benda itu berjalan dengan lancar, it will take time. Bajet kita berapa je? Berapa ratus bilion je bajet kita. Tak banyak. Itu pun sebahagian tu untuk bayar gaji. 200 bilion bajet tu bayar gaji, tuan-tuan. Gaji dan juga sewaktu dengannya. Pegawai kerajaan. Pencen dan sebagainya. 200 bilion. Pembangunan tu tak sampai 100 bilion pun. Jadi daripada situ, kita kena pastikan bahawa apa plan kerajaan ini berjalan dengan cara kita kena bantu. So, nak bantu macam mana is? Paling kurang, kita jangan rencatkan. Tugas saya, memberi penerangan. Kan? Terima kasih Diana. Tugas saya memberi penerangan. So, saya terangkan. Apakah plan tersebut? Bagaimana plan itu boleh berlangsung? Kalau kita tanam sekarang, esok tak boleh nak tumbuh. Dia mungkin ambil masa 5 tahun.
Ada pelan jangka pendek, ada pelan jangka sederhana, ada pelan jangka panjang, ada benda yang pendek. Pelan jangka pendek, seperti mana kita bawa, contohnya kita bawa telur. Kan kita bawa gula umpamanya, contoh kan. Kita flood the market supaya harga barang itu stabil. Itu jangka pendek. Jangka sederhana kita ada, jangka panjang kita ada. Kita nak menghapuskan miskin tegar, kita ada dia punya jangka sederhana dia. Kan? Jangka panjang, bagaimana nak mengekal mereka supaya tidak jatuh balik ke dalam miskin tegar. Nah, persoalan kita, masa 33 bulan, apa yang PN buat nak selesaikan masalah ini? Bercakap soal miskin tegar pun mereka tak berani, tuan-tuan. Bercakap soal miskin tegar pun, mereka bukan tak berani, tak ada plan pun, langsung. Langsung tak ada plan. Yang mereka tahu masa 33 bulan, dia lantik orang ni, dia tambah jawatan, dia pastikan mereka ini berada dalam kedudukan yang orang kata apa, oh kita dapat jawatan, kita dapat kedudukan, kita dapat menteri, apa orang kata bukan menteri, duta bertaraf menteri, duta Timur Tengah, duta itu, duta ini, hang sana, hang sini. 33 bulan itu yang mereka fikirkan, dia tak fikir pasal rakyat. Tiba-tiba hari ni nak jadi champion rakyat. Poi. Poi saya kata. Kan? Sebab itu bila Muhyiddin Yassin berkata, dia kata Negeri Sembilan akan jatuh, terjemah kemarahan rakyat di atas kertas undi. Kan, terjemah, dia kata kemarahan rakyat ni akan diterjemahkan di atas kertas undi. Negeri Sembilan akan jatuh, dia kata. Baik, saya baca. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menyatakan keyakinan bahawa gabungan itu mendapat sokongan dari Negeri Sembilan yang kini berada di bawah kepimpinan Pakatan Harapan. Katanya ia dapat dilihat melalui kehadiran puluhan ribu rakyat di negeri itu pada ceramah Perdana Gelombang Kebangkitan Rakyat di Negeri Sembilan malam semalam. Saya percaya gelombang kebangkitan ini akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan kepada PN. Ini kerana seluruh rakyat melihat dan merasai apa sedang berlaku dalam negeri ketika ini. Kos sara hidup semakin mengimpit, harga barang keperluan harga naik dan terus menekan. Ringgit merudum, ekonomi negara seolah-olah tidak adalah tuju, katanya. Dia juga mendakwa bahawa sokongan itu berlaku kerana kerajaan caburan terdiri daripada PH UMNO gagal membawa negara keluar daripada kemelut ekonomi yang menjejaskan kehidupan rakyat golongan berpendapatan rendah. Baik. Kita nak bagi tahu Muhyiddin Yassin kan. Okay, kita nak bagi tahu Muhyiddin Yassin. Kita kena faham bahawa sekarang ini yang membawa negara ini dalam kemelut ekonomi dan tidak pandai mentadbir urus negara, terutama memastikan kita bounce balik setelah COVID, adalah Muhyiddin Yassin. Adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Namun begitu, apa yang kerajaan ini buat dalam masa yang terdekat, bila kata tak boleh mengeluarkan kita daripada, orang kata apa, daripada krisis. Tak boleh mengeluarkan kita daripada krisis. Baik. Saya bacakan kenyataan daripada Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ni bukan di bawah Perdana Menteri. Okay? Bank Negara Malaysia ada panel mereka tersendiri dalam menilai ekonomi dan mereka independen. Kita baca. Ekonomi negara tidak lagi berada dalam krisis, terus catat pertumbuhan. Mei 13, 2023. Ini 13 Mei, bulan lepas. Saya ulang. Ekonomi negara tidak lagi berada dalam krisis, terus catat pertumbuhan. Pengumuman Bank Negara Malaysia bahawa ekonomi negara tidak lagi berada dalam krisis dan terus mencatatkan pertumbuhan memberikan rangsangan yang besar kepada sentimen 3 tahun sejak negara dilanda pandemik. Bank Pusat hari ini mengumumkan Malaysia merekodkan pertumbuhan KDNK suku pertama 2023 yang memberansangkan sebanyak 5.6% disokong oleh permintaan domestik, pertumbuhan kukuh pasaran buruh dan peningkatan berterusan gaji yang menyokong perbelanjaan penggunaan. Gubernur BNM Tan Sri Noh Syamsiah Muhammad Yunus berkata, pertumbuhan ekonomi negara 2023 akan terus disokong oleh pengembangan seterusnya perbelanjaan isi rumah, aktiviti pelaburan yang berterusan, pasaran buruh yang bertambah baik dan aktiviti pelancongan yang rancak. Seluruhan ekonomi tidak lagi berada dalam krisis, malahan ia terus mencatatkan pertumbuhan, katanya. Pertumbuhan KDNK itu selari dengan unjuran yang dibuat oleh firma penyelidikan bank yang dan mengatasi unjuran lemah di bawah 5%. Unjuran Bank Negara Malaysia dan TA Research adalah tepat. BIMB berkata memandangkan Malaysia telah mencatatkan prestasi suku pertama terbaik sejak 2015, ia mengekalkan pertumbuhan sebanyak 4.5%. Itu unjuran. Tetapi sebaliknya negara mencatatkan pendapatan 5.6%. Lebih 1% daripada 1.1%. Lebih daripada jangkaan.
Pertumbuhan begitu memberangsangkan pada suku pertama disokong oleh permintaan kukuh dalam negeri, ditambah pula dengan inflasi yang menyederhana di tengah-tengah keadaan ketidaktentuan luar. Kata ekonomi BIMB, Bank Islam Malaysia Berhad, Firdaus Rosli dalam satu nota penyelidikan. Ketua Ekonomi Bank Muamalat, yang tadi tu Bank Islam, ini Bank Muamalat pula berkata, ekonomi Malaysia berkembang pada kadar yang baik sebanyak 5.6% dengan kedua-dua enjin permintaan domestik dan ekspor masing-masing meningkat 4.6% dan 54.4%. Bank Negara Malaysia juga menjangkakan ekonomi akan mencapai status guna penuh tenaga tahun ini yang bermakna perbelanjaan dalam kalangan isi rumah akan terus bertahan. Namun begitu, kadar inflasi dijangka kekal tinggi. Risiko meningkat dijangka dipengaruhi oleh harga komoditi global, inflasi import daripada ringgit yang lemah, permintaan kukuh dari China dan semakin semakan lebih besar kepada subsidi dan had harga, katanya. Beliau berkata, pada satu tahap kenaikan kadar OPR baru ini adalah wajar memandangkan trajektori pertumbuhan telah menjadi normal. Kesimpulannya, ekonomi Malaysia berada di landasan untuk merekodkan pertumbuhan KDNK 4 hingga 5% tahun ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, sewaktu Anwar Ibrahim mengambil alih ekonomi Malaysia tahun 1992 daripada Daim, sewaktu Menteri Ekonomi, pada waktu itu keadaan GDP to debt ratio kita adalah 80%. Belanjawan kita sentiasa berada dalam keadaan defisit. Dia mengambil masa, Anwar Ibrahim mengambil masa 5 tahun. 92, 93, 94, 95, 96, 97. Tapi 93 lah start dia. 3, 4, 5, 6, 7. 5 tahun. Akhirnya, pada tahun 1997, Anwar Ibrahim jadi Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan. Pada masa itu, debt to GDP kita adalah 32% dengan surplus. Bajet surplus selama 3 tahun berturut-turut. So, dia akan ambil masa, tuan-tuan. Tetapi sekurang-kurangnya, kita menuju ke direction yang betul. Kita menuju ke arah yang betul. Ya, KDNK sekarang ni membaik. Tetapi belum cukup baik. Tetapi sekurang-kurangnya, kita menuju ke arah yang betul. Kan? Kita menuju ke arah yang betul. Dia umpamalah kita kata, ke arah mana kita nak pergi ni? Saya tengok satu cerita kartun kan. Dia kata, oh, dia orang jatuh dalam laut. Dia orang berenang, dia orang hanyut. Kita nak berenang ke arah mana ni? Kita rasanya ke arah sana pun dia berenang. Lepas tu kamera tu pan jauh. Dia berenang tu dia ke arah laut dalam, pantai belakang. Itu menuju ke arah yang salah. So sekurang-kurangnya we are moving towards the right direction. Adakah selesai semua? Kenapa tak selesai pun masalah negara? Kita baru menuju ke arah yang betul. It will take time, tetapi sekurang-kurangnya direction kita betul. Itu kita kena faham dahulu. Kita nak pulihkan market ini, dia akan ambil masa. Dia bukan market ni kerajaan punya. Kita ni adalah negara kapitalis. Negara di mana ada bisnes-bisnes yang menjalankan perniagaan mereka. So, biarkan mereka menjalankan perniagaan mereka sekurang-kurangnya sekarang ini pelaburan dah mula masuk. Dengar Amazon dah mula masuk. Lepas tu saya dengar Tesla dah mula masuk. Negara-negara dah mula berminat untuk melabur di dalam negara kita. Memberi peluang pekerjaan, memberi peluang pelaburan kepada negara kita sebenarnya. So, direction itu sudah betul. Cuma, kita nak kena pastikan, pertama, trajektori. Trajektori tahu unjuran kita dan juga laluan kita betul mengarah di macam tu. Dan betul ke hadapan. Kita tak nak nanti ada tersekat-sekat. Ada orang yang cuba nak sailang. Ada orang cuba burukkan negara kita sehingga pelabur takut. Kita tak nak jadi macam tu. So, kaedahnya bagaimana? Itu saya kata tadi. Kaedahnya adalah orang-orang macam kita, penerangan macam kita ni lah yang kena terangkan kepada rakyat apa yang berlaku dan sebagainya. Benda itu sangat penting. Baik. Itu ekonomi kita. Jadi, nak menjawab Muhyiddin Yassin tadi sebenarnya. Dia kata dia boleh, lepas ni kita akan boleh menang Negeri Sembilan. Confirm boleh menang Negeri Sembilan. Nah, isu dia, kalau dalam keadaan yang sebegitu, okey, data menunjukkan Negeri Sembilan ni dia orang tak boleh menang. PN tak boleh menang. Bukti dia tak boleh menang. Punyalah tuan-tuan, ni nak cerita lah. Punyalah PN ni tak ada orang. Dia berharapkan, okey, PN terutama bersatu di Negeri Sembilan, Selangor, punyalah tak ada orang, dia terpaksa letak Wan Saiful Wan Jan dekat Bangi. Dia terpaksa letak, siapa tuan-tuan? Peja dekat Negeri Sembilan. Kenapa dia letak Peja? Kenapa dia letak Wan Saiful Wan Jan dekat Bangi, dekat Negeri Sembilan ni? Dia orang tak ada orang nak gerakkan. Dia orang habis yang datang itu ramai itu orang PAS. PAS ni tuan-tuan, ceramah kat mana-mana penuh. Kan, orang PAS ni ceramah kat mana-mana penuh. Tapi belum tentu boleh menang. Sebab PAS ni dia ada satu semangat. Itu kita kena respect orang PAS. Sebab kami dulu bersama dengan PAS juga, kami tahulah.
Kan dia akan turun, kalau Negeri Sembilan buat ceramah, orang Selangor turun, orang Kedah turun, orang Melaka turun, orang Johor turun. Tapi mereka bukan pengundi kawasan tersebut. Mereka orang luar yang datang untuk nak nampak ramai supaya nampak semangat. Itu cerita lama tuan-tuan. Malam ni yang menonton saya ni 11,000 orang. 11,000 ni sekarang ni 11,000, 9,000 campur 2,200. Saya tak tahu dekat Twitter ni berapa, satu lebih. Kalau kita campur semua ni penuh satu padang. So adakah bermakna wah confirm PH boleh menang ni? Dengar Iswardi malam ni saja ada 12,000 yang menonton Iswardi. Confirm PH boleh menang? Belum tentu. Itu bukan indikasi yang utama sebenarnya. Indikasi utama adalah kita punya bacaan dan kiraan. Dan mudah tuan-tuan. Kita tengok daripada saya kata itu. Kalau PN nak kata dia ada peluang lah di Selangor dan Negeri Sembilan. Kalau dia kata dia ada peluang lah. Siapa poster boy? Kan? Siapa penggerak? Negeri Selangor kenapa letak Wan Saiful Wanjan? Kenapa letak Syahidan Kasim kononnya nak bertanding dekat Semenyih? Kenapa letak Wan Saiful kononnya nak bertanding dekat Bangi? Mana pergi Azmin? Mana pergi KJ? Pilihan raya hujung tahun ni. Kenapa mereka tidak berkempen lagi? Adakah masih ada perkiraan-perkiraan? Ataupun sebenarnya KJ nampak yang tak boleh lagi ke mana? Jentera. Tak ada. Dia macam ni tuan-tuan. Sebelum ini, Bersatu ini digerakkan oleh ni. Dia digerakkan oleh ni tuan-tuan. Ni duit ni. Duit. Dia digerakkan oleh duit. Kita ni, ada duit ke? Tak ada duit ke? Tak ada duit, kita gerak cara tak ada duit. Ada duit, kita gerak ada duit, cara ada duit. Yang penting kita gerak. Kita tak berhenti. Kita terus je. Ada orang semalam mesej saya, sedap lah kau ada dapat dedak. So saya tanya dia, kat mana nak dapat dedak tu? Teringin juga nak tahu. Kan? Sebab saya dalam parti, kita tak dapat gaji. Kan? Kita tak dapat allowance. Saya bukan dalam kementerian. Saya dalam parti. Saya dijadikan setiausaha kerja penerangan pusat. Parti Keadilan Rakyat. Bukannya penerangan di bawah Kementerian Komunikasi. Ada gaji, ada allowance dan sebagainya, ada driver, ada bodyguard. Tak ada, saya tak ada. Saya di bawah parti. Parti ni tak bagi duit. Tipulah kau tak bagi duit. Yalah dana untuk kita bergerak tapi gaji bulan tu tak ada. Sebab saya kata ini parti. Parti ni kerja volunteer. Parti kerja volunteer. Betul saya kata. Kan? Parti kerja volunteer. Tapi nak buat macam mana dah itu hakikat dia? Atas tujuan apa kau nak buat semua ni? Saya nak tengok rakyat kita. Ni pertama saya nak tengok kerajaan kita teruskan. Mereka umpama sekarang ni dia nak melayarkan kapal ke arah yang betul. Tapi kat belakang ni ada musuh-musuh kita yang duk tarik kapal tu, duk nak koyak kita punya layar, duk nak tebuk kita punya kapal. So kerja saya adalah nak halang dia orang ni. Nak halang dia orang ni. Supaya jangan buat benda tersebut. Kerana kita nak bantu rakyat. Kita nak bantu rakyat. Kita nak pastikan rakyat ni berada, apa orang kata, selamat. Dibawa ke arah yang betul. Negara ini dibawa ke direction yang betul. Itu yang kita nak lakukan. Tetapi ada golongan yang cuba nak apa orang kata, nak merosakkan kita. Dia akan cuba nak menjatuhkan kita. Dia akan cuba nak buat apa saja. Kan? Dia buat apa saja demi apa? Sebenarnya demi apa tuan-tuan? Demi untuk mereka nak berkuasa balik. Baik. Tuhan dah tunjukkan mereka dah berkuasa 33 bulan. 33 bulan mereka berkuasa. Apa yang mereka buat pada kita? Apa yang mereka buat pada kita tuan-tuan? Hari ini saya dengar ceramah Hadi Awang. Dia kata, negeri kita, negeri di bawah PAS telah menunjukkan pertumbuhan yang baik. Negeri seperti Terengganu, Kelantan dan Kedah menunjukkan pertumbuhan yang baik. Lebih baik daripada Johor dan Melaka. Saya kata, Hadi ni, dia makan ubat, tak makan ubat. Lebih baik daripada Johor dan Melaka? Lebih baik daripada Johor? Lebih baik daripada Johor? Saya macam, biar betik kau ni. Kan? Macam biar betik. Saya nak tunjuk tuan-tuan Oh, 300,000. Terima kasih yang tak Ni mana
Ni saya tak ada data terkini lah. Mungkin lepas ni boleh cari data terkini lah. Negeri Johor, saya nak tunjuk tuan-tuan. Ni 2019 punya KDN. Ni negeri 2019 Negeri Johor berada tempat yang ke-4. 1, 2, 3, 4. Ni negeri Johor. Kat mana Kelantan tuan-tuan? Ni bawah ni. Kat mana Kedah kat sini? Yelah dia atas daripada Melaka. Tetapi Kedah lagi besar daripada Melaka. Ini 2019 punya data. Tu saya kata. Ni aku ubat tak aku ubat? Ni aku ubat tak aku ubat? Tu persoalan yang kita nak bawa kan. Membawa kepada satu persoalan. Lepas tu cerita tuan-tuan. Ini saya kata orang nak bocor-bocorkan kapal kita kan. Apa dia? 10 Panglima Perang UMNO akan sertai PN. Pengumuman tidak lama lagi. Wah. Perikatan Nasional sedang membuat perancangan untuk membuat sekumpulan Panglima Perang UMNO, kata Seusaha Agungnya Hamzah Zainuddin. Pemimpin bersatu itu mendedahkan bahawa kumpulan berkenaan terdiri daripada 10 Panglima Perang yang telah disisihkan oleh UMNO. Bekas Menteri Dalam Negeri itu berkata barisan kepimpinan gabungan parti sedang memutamatkan urusan itu. InsyaAllah kita tengah buat perancangan dan akan ada pengumuman dalam waktu yang terdekat dengan program yang kita anjurkan. Sebelum ini, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata 10 bekas pemimpin UMNO itu akan menyertai PN. Ada kira orang yang ada nama yang disisihkan oleh UMNO secara sukarela. Pada Sabtu lalu, UMNO mengumumkan Anwar Musa telah diterima sebagai ahli parti itu. Okey. 10 orang ni siapa tuan-tuan? Saya dah cerita semalam dah. 10 orang ni mudah je. Kita tengok siapa yang kena sisih. Tajuddin Rahman, KJ, Syaril Samad, Syaril Samad. Siapa dia? Syaril yang pemuda tu. Siapa dia? Noh Omar. Ini antara golongan yang kata, dia ada beberapa lagi lah yang dikatakan telah disisihkan. Now, 2-3 hari lepas dalam Perhimpunan Agung UMNO, Tajuddin Rahman kata beliau bersedia kembali kepada UMNO. Beliau bersedia kembali kepada UMNO. Nah, kalau dia bersedia kembali kepada UMNO, tinggal berapa lagi? Daripada 10 tu tinggal 9. Dan akhirnya tuan-tuan, kalau 10-10 tu pun nak masuk, masuklah. Kan? Masuklah. Tak ada masalah. Tak ada isu pun. Dan persoalan kita, kenapa dia tak masuk sekarang? Kenapa dia tak masuk minggu lepas? Kenapa dia tak masuk bulan lepas? Kenapa? Kenapa nak kena tunggu masa nak PRN baru masuk? Kalau mereka ada keyakinan yang penuh dengan Kerajaan Perikatan Nasional ni, lama dah dia orang masuk tuan-tuan. Masa kena pecat dari tu pun dah masuk. Masa kena gantung, kena pecat dari tu dah masuk. Kenapa tak masuk? Tu persoalan yang kita kena tanya. Kenapa tak masuk? Apa yang menghalang mereka sehingga nak kena tunggu last minute? Nak tunggu offer? Nak tunggu offer apa? Apa offer yang mereka nak kena tunggu? Apa offer yang mereka nak kena tunggu? So, sebab itu bila Sanusi buat lawak, dia buat lawak. Tak nak jual air kepada Penang. Itu bagi saya satu tindakan yang bodoh. Kenapa? Sebab hari ni Perak kata, kalaupun Kedah tak nak jual air kepada Penang, Perak boleh jual. Tetapi dengan syarat. Dia ada syarat dia. Perak sedia jual air terawat kepada Pulau Pinang. Tetapi syaratnya adalah untuk penjualan air boleh dibincang. Kita boleh jual di mana-mana. Mereka memerlukan air terawat. Pulau Pinang bersedia untuk membeli air terawat dan kita boleh bincang. Namun keputusan itu, kita akan jual air terawat kepada negara ini masih tertakluk kepada keperluan di Perak. Sama ada cukup atau tidak, katanya. So, negara kita lain, even tak ada air nak dijual oleh Kedah sekalipun, Perak masih boleh supply. Okay, itu satu. Kedua, kita kata, yang rugi siapa? Yang untung siapa? Yang rugi Kedah. Yang untung Perak. Kenapa pula rugi pula Kedah, Is? Tak, bila dia beli air terawat tu, dia beli, tuan-tuan. Dia beli. Penang beli. KDNK Penang, nombor 2, double daripada KDNK Kedah. Bila dia tak beli lagi air terawat daripada Kedah, kalau ada air terawat daripada Kedah, yang rugi siapa? Yang rugi Kedah. Penang tak rugi. Dia tetap boleh beli air. Katakanlah Perak pun tak cukup nak ambil air tersebut, katakanlah. Dia ada kaedah lain, rawatan air ni tuan-tuan. Kalau katakanlah Kedah tak nak jual. Tetapi sebenarnya tak boleh. Kedah tak boleh tak jual.
federal boleh force negeri untuk jual air kepada negeri yang memerlukan. Kalau tak ada pun, kita sebenarnya ada kaedah-kaedah lain untuk nak merawat air. Selain daripada underground water, air laut boleh dirawat. Cuma kos dia lebih tinggi lah. Daripada nak mengelakkan kos lebih tinggi, lebih baik kita murahnya beli dengan Kedah atau Perak. Tapi kalau Kedah tak nak jual, yang untung siapa? Yang untung Perak, tuan-tuan. Yang rugi siapa? Yang rugi Kedah. Jadi akhirnya, umpama kita marah pada orang, kita marah pada nyamuk, tapi kita bakar kelambu kita. Itu Kedah. Itu Sanusi. Dia marah kat Penang. Penang ni tak guna ni. Penang tak guna ni. Penang tak guna. Negeri China tak guna. China memerintah tak guna. Bukan dia cakap. Itu contoh. DAP memerintah tak guna. Kita jangan jual air kepada DAP. Akhirnya, siapa yang rugi? Pendapatan air itu macam mana? Kedah juga yang rugi. Marah kepada nyamuk, dia nak bakar kelambu, tuan-tuan. Pendapatan rakyat dia, terus dia kata kurang bijak lah menteri ni. Sebab itulah kenapa saya beranggapan lah, tuan-tuan. Ini anggapan saya. Berkemungkinan besar Sanusi ni akan disingkirkan. Tapi sebelum kita nak cerita singkir ayah, kita cerita ni lah. Sanusi ni akan disingkirkan. Itu je habis. Kenapa disingkirkan, tuan-tuan? Tak. Kalau ada menteri besar yang berpemikiran macam tu, siapa yang nak jadikan dia menteri besar? Di samping sekarang ini, Perikatan Nasional perlukan dana. Kalau perasan hari tu, masa press conference antara Atok dengan Hadi, ada kamera tu masa tu dia pan tau. Dia pan. Faham tak pan? Masa dia pan tu, saya nampak ada Mukris kat situ. So, adakah pergaduhan di antara Mahathir dan juga Mukris tu pergaduhan yang betul atau pergaduhan yang dirancang? Boleh tak Mahathir kata macam ni? Baik, kamu perlukan dana. Boleh? Boleh. Tapi kenapa tak letak Mukris jadi Menteri Besar Kedah? Bagi dia bertanding di satu DUN, bagi Mukris jadi Menteri Besar Kedah di bawah Perikatan Nasional. Kenapa tak boleh? So, benda ni sekarang ni duk bermain. Kenapa, tuan-tuan? Memanglah nampak rakyat macam suka Sanusi ni. Dia bukan isu suka Sanusi. Isu dia, berapa lama dia orang boleh suka kalau akhirnya kerja tak ada, pendapatan kurang, kalau nak kerja pun dia kena keluar, lepas tu hari-hari dia kena maki. So, mereka perlukan satu figura lain. Nah, tuan-tuan, jangan saya kata saya setuju dengan Mukris tu. Tetapi, mereka kena ada alternatif satu. Kedua, Mahathir kena letakkan politik anak dia maju ke hadapan. Anak dia kena punya karier politik, tak boleh mati. Kalau tak jadi menteri besar ni, mati karier politik anak dia. Boleh mati karier politik anak dia. Jadi, macam mana caranya? So, kena letakkan Mukris bertanding. Mungkin itu sebahagian daripada rundingan. Nah, disebabkan oleh itu, hari ini, tiba-tiba, Sanusi buat solidariti, himpunan orang-orang PAS di Kedah, untuk menyokong dia sebagai menteri besar. Ada himpunan solidariti, tanda sokongan kepada Sanusi. Okay? Sungai Petani, Pemuda PAS dan Perikatan Nasional menyatakan pendirian berdiri teguh bersama Menteri Besar Datuk Sanusi serta memastikan negeri Jalapan Padi itu terus diperintah oleh PN. Kedua Pemuda PAS, Nasrul Ahmad Osman berkata, faktor itu satu himpunan solidariti kepada Muhammad Sanusi telah diadakan sebagai tanda sokongan terhadap kepimpinan pengarah pilihan raya PN itu. Kenapa? Kalau dia confident lah boleh menang satu hal. Kalau dia confident boleh jadi menteri besar. Kenapa perlu mengadakan solidariti untuk dia nak jadi menteri besar? Tuan-tuan, solidariti untuk menyokong PN, nak sokong PAS, itu okey lah, tak ada masalah. Ini solidariti, dia jadi menteri besar. Seolah-olah dia macam, okey kita berkempen untuk PAS satu, tapi memastikan kalau PAS menang, saya masih lagi jadi menteri besar tau. Pernah? Tuan-tuan, negeri lain tak ada buat macam tu, tuan-tuan. Saya tak tahulah negeri lain ada buat ke tidak kan. Even Kelantan pun tak buat macam tu. Terengganu pun tak buat macam tu. Tiba-tiba Kedah, dia nak angkat diri dia. Kenapa? Kenapa? Shake hand dah. Atok dengan Hadi dah shake hand dah. Peristiwa memali tu orang dah lupa dah, tuan-tuan. Dah dilupakan dah. Budak-budak muda tak ingat pun cerita peristiwa memali tu. Dah dilupakan dah.
Kan? Jadi desperate dia orang ni kan? Ya. Membawa saya kepada cerita saya hari ni lah. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, tadi tengah hari saya kena pukul oleh macai pondan lah. Dia pakai mask, cuci mata hitam, helmet, naik motor. Saya tengok CCTV, ada 2 CCTV. Dia orang ni memang dah tunggu dan aim masa saya keluar daripada kereta kot, dia orang dah aim saya. Saya ni jenis tak tengok kiri kanan. So, saya jalan je, saya jumpa kawan saya, minum, meeting dengan dia, bincang pasal program yang kami nak lakukan. Tu saya masuk kereta. Masa nak masuk kereta tu saya tahu dia kenal saya, dia bukan salah orang. Dia orang kata entah-entah dia salah orang ni, dia tak salah orang. Sebab apa? Dia panggil saya Suwardi, dia kata. Saya tahu dia budak muda. Daripada bentuk badan dia, saya tahu dia bukan orang tua. Dan saya tahu dia orang tua, dia budak muda. I think dalam lingkungan 20-an. Kalau budak orang tua ni kita boleh nampak lah bentuk badan ni macam ni. Seorang membonceng atas motor, seorang kat belakang. Yang seorang belakang tu pakai baju hitam. Lepas tu dia datang, lepas tu dia cakap sesuatu kat saya mana nak sebut apa lah. Lepas tu dia hayun. Hayunan pertama, hayunan kedua. Hayunan pertama saya kena, hayunan kedua saya kena. Sebab masa tu dia terus hayun tau. Lepas tu dia tu lagi naik motor, tu dia start. Masa dah hayun tu saya tengok dia. Woi, tumbuk macam pondan, mel lah sini cakap. Tumbuk macam pondan, mel lah sini. Aku tak jatuh lagi ni. Aku masih lagi berdiri ni. Sehari lepas saya di-announce sebagai ketua penerangan sekretariat setiausaha kerja, ketua penerangan pusat. Dia orang sudah goyang, tuan-tuan. Nah, kalau kita pembangkang, dia orang intimidate kita faham lah. Dulu kan kita selalu kan sampai gaduh. Ingat masa demonstrasi dulu bergaduh ni antara kita dengan tim kerajaan masa tu. Itu normal. Sekarang ni kita kena kerajaan, dia masih guna taktik macam tu. Taktik intimidasi. Dan saya tahu dia kidal, tuan-tuan, sebab dia hayun, dia kena muka kanan saya ni. Ni rahang belah kanan ni. Cuma bila kena dua tu, saya shock. Saya shock ni bukan apa macam terkejut lah, apa mamak ni. Tapi tumbukan dia tu tak adalah sampai saya nak terus pening dan weng. Kita bukanlah kata kita ni handal, tuan-tuan. Tak, saya ni pun taklah handal. Tapi pukulan macam tu dulu, kita ni boxing juga. Kita ni sparring juga, silat. Biasalah sparring macam tu. Bagi saya pukulan tu pukulan lemah, tuan-tuan. Macam, kau ingat aku takut ke? Tuan-tuan, kita fikir satu je. Saya mati, kalau saya mati, bagi saya percaya kepada hari akhirat. Saya percaya kepada pembalasan di akhirat. Dan saya percaya kalau saya mati, insya-Allah saya syahid. Sebab saya berdiri di atas perjuangan saya. Serius saya cakap. Saya nak bagi tahu lah budak-budak yang hantar budak-budak tu. Budak-budak. Saya tahu budak-budak tu budak-budak kena upah. Budak-budak kena upah. Ada budak-budak upah dia, saya tahu. Saya tak tahulah siapa yang hantar kan. Tapi CCTV tadi, pegawai polis tu pun saya dah bagi tahu kat mana CCTV. Saya tengok satu, ada dekat Mamak. Ada kita orang dah rekod, dah ada. Kemudian ada satu kedai tu. Ada satu lagi, satu dekat car wash. Ada 3 CCTV. Nampak mereka lari. Untuk apa tuan-tuan dia buat benda tu? Menakut-nakutkan kita. Menakut-nakutkan kita. Ada yang kata, Suwardi, kau jangan berani sangat. Minta maaf lah tuan-tuan. Minta maaf saya kata. Kadang-kadang kita fikir, kita buat kerja ni untuk apa? Kita buat semua ni untuk apa? Kalau saya takut, saya tak buat kerja ni dah bertahun-tahun ni tuan-tuan. Apa yang saya tak pernah kena? Tangkap polis dah. Kena gantung parti dah. Kena maki oleh orang parti sendiri selalu. Kena sisih, biasa. Kena caci cerca, normal. Kena fitnah, biasa. Kena pukul pun, dah. So, apa lagi yang kita tak lalui?
So, bila kita dah diletakkan dalam keadaan tersebut, kita tahu kita berada di jalan yang benar. Bila kita diletakkan dengan ujian-ujian tersebut, saya bersyukur. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Sebab saya tahu saya berada di jalan yang benar. InsyaAllah tuan-tuan. Hashtag. Kita gempur. Patah sayap bertongkat paruh. Patah paruh bertongkat siku. Patah siku bertongkat kuku. Namun undur pantang sekali. Yang penting kita lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.